Bapak Menteri, ini sepanggar. Kita cuma ingin tahu sama ada permohonan ini diluluskan ataupun tidak oleh Kabinet. So, perlu jelas di sini supaya kita tahu. Because kalau yang Bapak Menteri sebutkan bahwa tidak termasuk di dalam bajet yang ada, jadi bajet ini, yang 100 juta ini, untuk bekas Perdana Menteri ini, diambil daripada mana? So, kita minta penjelasan daripada yang Bapak Menteri. Okey, terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, permohonan telah dibuat. Perbincangan pun telah diadakan di mesyuarat Jemaah Menteri. Sekarang kita menunggu keputusan Jemaah Menteri dimuktamadkan. Baik, terima kasih. Yang Bapak Menteri, kenapa tidak perkara ini dimaklumkan? Baru hanya dimaklumkan. Kalau Jemaah Menteri tahu tentang permohonan ini untuk memberikan rumah kepada Yang Berhormat Pekan, kenapa tidak perkara ini dimaklumkan? Kenapa semua senyap saja sehingga perkara ini dibongkar oleh Yang Berhormat Langkawi? Kenapa tidak maklumkan kepada kami? Kenapa bersenyap-senyap sehingga sekarang? Semua bersekongkol di sana. Okey, saya teruskan. Datuk, Ya Muhammad, saya minta kelekan. Jemaah Menteri sudah bincang, termasuk Jemaah Menteri daripada BN, daripada PN, daripada PN termasuk daripada PAS. Maknanya sudah bincang. Dan sudah buat keputusan. Itu saya tak tahu. Keputusan dah buat. Sedang tunggu dimuktamadkan seperti saya sebut tadi. Belum dimuktamadkan. Belum dimuktamadkan. Tapi sudah ada persetujuan awal ya. Saya minta Yang Berhormat Menteri Keuangan kena jelas. Boleh saya jawab mengenai timeline yang bila Yang Berhormat senyum bila saya tanya sudah ada persetujuan awal, jadi Yang Berhormat duk berkali begitu, maknanya ini perkara sudah ada persetujuan awal seperti mana yang saya dakwa, termasuk daripada PAS, daripada PN, sokong untuk beri kepada bekas Perdana Menteri yang telah menghancurkan negara kita. Okey, biar saya jawab Yang Berhormat Langkawi dulu mengenai timeline tadi. Permohonan ini selepas bajet dibentangkan, ya, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2020. Saya bersetuju kalau selepas. Maknanya sudah diluluskan. Untuk saya kata dengar betul-betul. Permohonan ini yang disebut tadi, ya, kenapa tak dalam bajet? Yang Berhormat Langkawi, kerana ia tidak dalam bajet kerana itu dibentangkan sebelum permohonan tersebut. Untuk dilaksanakan perkara ini bakal dibawa sebagai rang undang-undang bekalan tambahan ke Parlimen. Maknanya betul, telah diluluskan. Akan dibawa dalam bajet tambahan. Why bekalan tambahan? Ini saya nak sebut bahawa orang Melaka kena tahu bahawa kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang ada dalam dia Parti Islam Malaysia lulus satu permohonan tanah yang bernilai beratus juta ringgit untuk seorang Yang Berhormat Pekan telah rompak wang. Kenapa beri dia rumah? Okey, terima kasih. Saya teruskan ya. Teruskan. Kedua, pertumbuhan tambahan. Ini mana boleh lepas. Mesti banjang sini tu. Apa ingat ini budak-budak akan lepas? Tak nak lepas tau ni. Tuan Yang di-Pertua. Ini duit rakyat lah. Pekan serang kita semua tau. You jangan nak bela Pekan Tuan Yang di-Pertua. Minta maaf. We do respect. Ahli Yang Berhormat Menteri Keuangan telah angkat sumpah dalam Dewan ini. Bolehkah dia kata ini belum dilulus? Ataupun permohonan ini lepas bajet dibaca dalam Dewan ini? Kalau dia boleh, dia angkat sumpah. Dia boleh kerana Yang Berhormat Langkawi. Tapi saya tahu sebut tadi bahawa permohonan ini selepas bajet dibentangkan. Sebelum bajet dikemukakan dan diluluskan lepas bajet dikemukakan. Permohonan ini masih belum diluluskan. Jadi ini semasa sebenar. Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Langkawi, permohonan ini saya sebut tadi selepas bajet dibentangkan, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2022. Ya, itulah prosesnya. Dan as you know, Yang Berhormat, kalau ada expenditure selepas itu, kita akan buatlah di bawah rang undang-undang perbekalan tambahan ke Parlimen. Silakan Yang Berhormat Puchong. Yang izin Tuan Speaker. Ya, sila. Soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, susulan daripada apa yang dibawa oleh Langkawi tadi, boleh kita tahu apakah asas yang dipertimbangkan oleh Kabinet dalam soal meluluskan dana sebanyak 100 juta untuk Yang Berhormat daripada Pekan, dan di dalam
proses biasa dia, ianya dibawa ke kabinet, sudah semestinya ada satu keputusan dibuat oleh kabinet untuk mendukung ataupun tidak kertas itu. Jadi boleh saya tahu apakah asas dia dan apakah keputusan yang dibawa? Terima kasih. Tuan Speaker. Saya nak teruskanlah ucapan saya. Kedua peruntukan tambahan berjumlah 15 juta ringgit akan disediakan bagi meningkatkan keberkesanan peranan Tuan parlimen. Speaker, itu soalan yang sangat mudah untuk dijawab. Bukan tidak boleh. Apakah asas dia? Saya rasa 100 juta ini sangat penting. Rakyat perlu tahu. Jadi kalau boleh berikan kepada kita. Kita semua dalam Dewan Rakyat sekarang. Saya dah sebut tadi, Yang Berhormat, sebarang soalan permohonan ini secara detailnya haruslah ditujukan kepada Jabatan Perdana Menteri. Ini urusan berhubung dengan Speaker. Kota 337. Adakah rancangan besar untuk bebaskan pekan daripada semua pertuduhan? Itu adalah secara tersurat dan tersirat. Kalau nak bagi dia rumah, ada rancangan untuk bebaskan dia dari semua pertuduhan. Ya, teruskan. Bukankah itu maksudnya? Saya rasa dalam Mohon. sejarah negara merdeka sejak Tolong jawablah. Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On tak pernah berlaku macam ini. Tak pernah diberikan ratusan juta kepada bekas PM macam ini. So mesti ada integriti, mesti ada suatu tanggungjawab. Kalau PM dulu tak pernah minta, ini minta, kabinet harus bertanggungjawab. Memalukan negara.